Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka. Merdeka! 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 Salam sejahtera semua. Pada hari yang ceria ini, kita akan meneruskan perbincangan kita tentang satu lagi tajuk di dalam bab 5, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui peranan Suruhanjaya RIT, isu kerakyatan Jus Soli, isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, dan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Baiklah, kita mulakan perbincangan kita dengan Suruhanjaya RIT terlebih dahulu. Suruhanjaya RIT dibentuk pada bulan Mac 1956. Tujuan Suruhanjaya ini ialah membincang, merangka dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini terdiri daripada Lord Reed, Hakim British, Pengerusi Suruhanjaya, Sir Ivor Jennings dari England, Sir William McCall, bekas Governor General Australia, Tuan B. Malik, Hakim Mahkamah Tinggi India, dan Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Adakah anda ketahui bahawa terdapat banyak isu yang menjadi halangan kepada Suruhanjaya ini menjalankan tugasnya? Antara isunya ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat, pemberian kuasa otonomi kepada negeri tertentu, kedudukan Raja-Raja Melayu istimewa, hak istimewa orang Melayu, dan pewujudan satu bangsa persekutuan Tanah Melayu. Untuk makluman anda, Suruhanjaya ini telah menerima sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak berkaitan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Memorandum ini termasuklah daripada Raja-Raja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan politik. Walau bagaimanapun, sebagai kerajaan, Memo Parti Perikatan pada 27 Julai 1955 menjadi pertimbangan utama Suruhanjaya RIT. Tentu anda terfikir, apakah cadangan-cadangan Suruhanjaya RIT setelah mengambil kira memorandum semua pihak yang berkepentingan? Cuba lihat skrin untuk mengetahui lebih lanjut tentang cadangan-cadangan tersebut. Cadangan Suruhanjaya RIT telah diterbitkan pada bulan Februari 1957. Parlimen British telah menerima cadangan tersebut pada bulan Mei 1957. Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan pula telah mengesahkan cadangan Suruhanjaya RIT pada 17 Ogos 1957. Tahukah anda, isu hangat yang berjaya diselesaikan dengan baik oleh Suruhanjaya RIT ialah berkaitan kerakyatan Jus Soli. Masih ingat lagi prinsip Jus Soli yang kita pelajari dalam episod yang lalu? Cuba renungkan kembali prinsip kerakyatan tersebut. Selepas beberapa rundingan dibuat, Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan Jus Soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan tolak ansur ini, satu pakatan murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Antara isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah
pembentukan sebuah kerajaan persekutuan, pemisahan kuasa antara persekutuan dengan kuasa negeri melalui senarai persekutuan dan senarai negeri. Institusi raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara diwujudkan. 3 jenis kerakyatan diwujudkan, iaitu secara kuat kuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Perlembagaan Kemerdekaan 1957 adalah satu penerusan kepada pembinaan negara dan bangsa yang kukuh, sistematik dan berperundangan. Tahukah anda, unsur Kesultanan Melayu digabungkan dengan sistem birokrasi barat untuk membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka? Pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 adalah manifestasi kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baiklah, kita teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini. Kita juga tidak boleh melupakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini dalam pembinaan negara dan bangsa. Aspek ini boleh keluar dalam bentuk soalan kemahiran berfikir. Jadi, jangan lupa untuk beri tumpuan. Antara kepentingan perjanjian ini ialah, dengan adanya perjanjian ini, sebuah kerajaan demokrasi dengan berkonsepkan raja berperlembagaan telah dibentuk. Perpaduan kaum yang jitu dapat dibentuk dan ternyata memainkan peranan penting untuk mencapai kemerdekaan. Perbezaan kebudayaan dan fahaman politik boleh diselesaikan, membuktikan bahawa kita tidak memerlukan pertumpahan darah untuk mencapai matlamat. Perjanjian ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sendiri sebuah negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. Perbezaan agama, bahasa, warna kulit dan bangsa dapat diketepikan demi perpaduan. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan kita pada hari ini, elok kita sentuh secara sepintas lalu tentang tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting di dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Simbol persetujuan British untuk memberi kemerdekaan ialah melalui pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Saya harap anda membuat catatan tentang tokoh-tokoh ini. Antara tokohnya ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun H.S. Lee dan Tun B.T. Sambatan. Ingat ya, perjuangan membentuk sebuah negara dan bangsa yang merdeka menuntut pengorbanan yang besar. Langkah pemimpin Tanah Melayu memilih musyawarah sebagai pendekatan mengatasi segala kemelut politik merupakan langkah yang bijaksana dan amat berkesan.
Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Peranan Suruhanjaya REIT, isu kerakyatan Jus Soli, isi-isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Sebagai generasi muda, anda sepatutnya mendukung konsep kerjasama sebagai pendekatan terbaik dalam memastikan kemerdekaan negara kita akan terus terpelihara. Dan kepada para pelajar semua, rajin-rajinlah membuat ulang kaji. Kita jumpa lagi. Selamat belajar.